Saudara, Sabah menyasarkan 90 kawasan liputan jalur lebar menerusi Pelan Jalinan Digital Negara antara tumpuan dari negeri di bawah bayu. Sudah bersedia dengan laporan penuh, kita bersama Muhammad Syarizam Awang. Silakan. Baik, terima kasih Zaira. Assalamualaikum dan salam hormat. Kerajaan negeri komited merealisasi Pelan Jalinan Digital Negara Jendela di Sabah dengan sasaran 90% kawasan mendapat perkhidmatan jalur lebar menjelang penghujung tahun depan. Ketika ini, bidaan tender projek Jendela masih dibuka sehingga 31 Mac ini dan surat tawaran dijangka diserahkan Julai depan. Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Sabah, Datuk Yaakob Khan berkata keadaan berbukit bukau di Sabah antara penyumbang kepada kelewatan perlaksanaan program Jendela di negeri ini. Tempat-tempat yang akan kita pasang ini sudah tentulah di kawasan yang sukar dapat liputan pada ketika ini. Ya, sukar dapat liputan. Jadi cabaran di Sabah ini lainlah daripada negeri lain di sana. Tapi itu bukanlah jadi penghalang ya untuk kita meneruskan program Jendela ini. Beliau ditemui media selepas perjumpaan bersama pelatih Institut Latihan Teknik dan Perdagangan ILTP Jabatan Pembangunan Sumber Manusia JPSM dan perasmian Surau Hidayatul Solihin di ILTP Papar. Sementara itu, Pengarah Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia SKMM Sabah dan Wilayah Persekutuan Labuan, Izani Othman menyasarkan pembenahan menara telekomunikasi dan pemasangan peralatan radio di bawah program Jendela siap selewat-lewatnya pada 2023. Bila letter of award sudah keluar, jadi pemenang akan pergi melawat ke kawasan untuk mengenal pasti spesifik lokasi-lokasi untuk pemasangan menara ini. Jadi kita target dalam bulan mengambil masa 3 atau 4 bulan tu untuk dia mengenal pasti lokasi dan proses untuk mendapatkan agreement dan sebagainya. Kita beri tempoh 9 bulan. Sebanyak 482 menara baharu akan dibina di bawah program Jendela Sabah, manakala 1,200 menara sedia ada akan dinaik taraf daripada perkhidmatan 3G kepada 4G. Belia di negeri ini digesa mengambil tahu dan memanfaat program serta pakej rangsangan khusus untuk belia yang disediakan kerajaan. Ia bagi memastikan golongan berkenaan tidak tercicir menerima bantuan khususnya dalam situasi pandemik ketika ini. Menteri Belia dan Sukan Datuk Elron Alfred Angin berkata, pihak kementerian di peringkat persekutuan maupun negeri akan terus proaktif memain peranan menyebar luas maklumat mengenai pakej bantuan kerajaan. Kita mengharapkan Jabatan Belia dan Sukan Persekutuan di Negeri Sabah ini dan Kementerian Belia dan Sukan Negeri dapat bersama-sama mengambil inisiatif untuk memperjelaskan inisiatif yang diumumkan oleh Perdana Menteri baru-baru ini sampai ke akar umbi supaya mereka ini faham dan juga menyambut baik. Beliau ditemui RTM selepas Majlis Anugerah Perdana Negara Peringkat Negeri Sabah di Kota Kinabalu. Menurut Datuk Elron, hasil tinjauan Institut Penyelidikan Pembangunan Belia Malaysia pada Mac tahun lalu, 95.8% belia menyokong pakej rangsangan ekonomi bagi mendaya upayakan ekonomi belia dan 78.7% belia yakin ia mampu meningkatkan semula ekonomi negara. Dalam perkembangan lain, Kementerian Belia dan Sukan Sabah KBSS sedang melaksana program kayuhan bimbingan etika dan keselamatan dalam usaha menyebar luas kepentingan pembudayaan norma baharu dalam kehidupan seharian. Program melibatkan 8 daerah itu bermula di Tuaran, disusuli daerah-daerah lain seperti Kudat, Lahadatu, Tawau, Telupit dan Papar. Setiausaha Tetap KBSS Muhammad Yusri Abdullah yang ditemui RTM sempena program kayuhan bimbingan etika dan keselamatan di Tuaran berkata, program yang dijalankan selama 2 hari bagi setiap lokasi diisi dengan sesi taklimat, prosedur operasi standard SOP. Peserta terdiri kalangan peminat aktiviti berbasikal yang turut diberi penerangan mengenai kepentingan berbasikal secara selamat serta maklumat berkaitan kepentingan mendapatkan vaksin COVID-19. Kita mewar-warkan kepada masyarakat untuk mendaftar vaksinasi ini. Dan janganlah terlampau mendengar viral-viral di luar sana yang mana mengatakan vaksin ini menimbulkan berbagai masalah. Seramai 68 peserta mengambil bahagian dalam program di Tuaran melibatkan kayuhan sejauh 30 km bermula dari Astaka Majlis Daerah Tuaran.
Amanah Ikhtiar Malaysia AIM turut diberi peluang untuk terlibat sama dalam skop pinjaman mikrokredit melalui program strategik memperkasa rakyat dan ekonomi pemerkasa. Skop pinjaman itu bagi melahirkan 100 usahawan di bawah Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi. Pengerusi Eksekutif AIM, Datuk Seri Panglima Lajim Ukin berkata pihaknya kini sedang mengenal pasti 10 usahawan sahabat AIM yang berdaya saing layak untuk mendapatkan pinjaman mikrokredit itu. Jadi kita punya target ialah kurang-kurangnya 10% daripada 100 itu daripada AIM. Dan pihak pengurusan sedang mengenal pasti peserta-peserta ataupun sahabat-sahabat AIM yang berdaya maju, yang sudah lama dalam AIM untuk kita calonkan untuk mendapatkan lebih banyak pinjaman. Datuk Lajim ditemui RTM sempena program Bakul Kasih AIM di Beaufort. Sementara itu, usahawan sektor informal turut menyambut baik pemerkasa membantu golongan berkenaan. Macam saya sebagai bekerja sendiri, di samping itu saya online, sedikit sebanyak dapat membantulah untuk mengurangkan beban untuk dari segi modal. Walaupun tidak sepenuhnya, tetapi sekurang-kurangnya saya mendapat sedikit ikhtiar untuk menambahkan income. Saya yakin dengan apa yang kerajaan war-warkan itu dapat membantu kami sebagai usahawan kecil-kecilan untuk meningkatkan pendapatan dan seterusnya. Kita bersama-sama untuk mengelakkan pandemik. Sangat-sangat bagus untuk terutamanya pada peniaga-peniaga pada musim COVID ni, sebab kita sedia maklum musim COVID ni, pandemik ni, kita semua terutamanya peniaga mengganggu perniagaan. Jadi dengan bantuan daripada kerajaan ni sangat-sangat membantu dan kita memerlukannya. Melalui inisiatif pemerkasa, Tekun Nasional menyedia dana tambahan RM60 juta khusus untuk skim pembiayaan informal dengan had pembiayaan sehingga RM5,000 bagi perniagaan kecil-kecilan daripada rumah, pasar malam dan pasar tamu. Jabatan Sukarelawan Malaysia rela terus komited membantu usaha melandaikan kes COVID-19 di negara ini dengan melaksanakan rondaan sukarela khususnya di kawasan zon merah. Ketua Pengarahnya Yahya Sulaiman berkata operasi rondaan dilakukan secara berkala dengan jumlah keanggotaan bergantung kepada keluasan zon terlibat. Rondaan tidak hanya tertumpu kepada pemantauan terhadap pematuhan prosedur operasi standard SOP, malah turut melibatkan penerangan mengenai SOP terkini kepada masyarakat. Kita fokus khusus buat di zon-zon merah ini terutamanya rondaan-rondaan sukarela. Kita buat secara berkala dan alhamdulillah masa saya buat beberapa siri rondaan sukarela bersama anggota dan penerimaan masyarakat terhadap kehadiran kami itu memang sangat positif. Yahya bercakap kepada pemberita selepas mengadakan kunjungan hormat terhadap Yang di-Pertuan Negeri, Tun Dr. Johar Datuk Mahiruddin bagi memaklumkan pelantikan sebagai Ketua Pengarah Rela yang baharu di Istana Negeri Kota Kinabalu. Anggota rela antara petugas barisan hadapan terlibat dalam penguatkuasaan sekatan jalan raya, rondaan pemantauan pematuhan SOP di kawasan perumahan dan tumpuan ramai. Selain terlibat dalam aspek kawalan keselamatan di pusat vaksinasi COVID-19 dan penghantaran sumbangan barangan keperluan daripada Jabatan Kebajikan Masyarakat kepada golongan memerlukan. Baik, paparan tadi mengakhiri berita dari Sabah untuk petang ini. Daftar diri untuk vaksinasi COVID-19 melalui medium yang betul seperti My Sejahtera. Lindung diri, lindung semua. Kembali bersama Zera Zamri di Angkasa Puri. Zera, silakan. Terima kasih Syarizam. Berita wilayah berehat seketika.